Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli wa qaryati rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulubihi fi darain amin ya rabbal alamin. Kata musannif, sambungan kita muka surat 769, iaitu tajuk baru akad nikah dan kesannya. Kata musannif, makna nikah dari sudut bahasa, an-nikah yakni az-zawaj. Az-zawaju dari segi bahasa Arab ia bermaksud bergandingan. Tu nikah ni makna benda kena berganding lah. Nikah. Dia tak boleh nikah seorang-seorang. Dia mesti kena ada guru dia, ada partner dia. Baru orang akan kata nama menikah. Kan? Jadi kalau seorang-seorang itu tadi tidak dikira sebagai bernikah seorang-seorang. Dia mesti ada guru dia, ada partner dia. Baik, sebab tu dia terjemah dengan bahasa Melayu bergandingan. Kemudian lagi terjemah yang boleh kita faham, iaitu bercampur dan bergaul. Pun terjemah juga dalam bahasa Arab, az-zawaju ni boleh dikira sebagai bergandingan, bercampur dan bergaul. Jadi tiga sifat tu memang ada pada orang yang bernikah. Jadi siapa-siapa yang nama dah menikah ni, dia adalah perbuatan bergandingan, perbuatan bercampur dan bergaul dengan pasangan masing-masing. Laki ataupun suami bergaul dengan isteri. Begitu juga isteri bergaul dengan suami ataupun bercampur. Campur tu diterjemah banyaklah. Campur dari sudut tanggungjawab, dari sudut kebersamaan dalam segala urusan rumah tangga tu bercampurlah. Boleh kita terjemah begitu. Taib, orang Arab berkata dalam perpatah Arab ni dia bermaksud si Polan menikahkan unta-untanya. Ni dari segi perpatah lah. Orang Arab kata si Polan ni makna satu orang ni dia telah menikahkan unta-untanya. Dia guna jamak tu, unta-untanya makna banyak unta dia bagi menikah. Makna kalau tak banyak nak menikah macam mana? Jadi kena menikah baru unta tu jadi banyak. Kan? Daripada asal unta tu sekor, lepas tu ada sekor lagi dia punya guda jadi sepasang. Baru dari situlah bermulanya banyak ekor. Jadi unta tu dinikahkan. Si Polan menikahkan unta-untanya. Maksud lagu mana ni? Menikahkan unta-unta tu bukan maksud dia pergi jadi tok qadhi pada unta tu pula, kan? Dia pula pergi buat majlis akad nikah antara unta betina dengan unta jantan. Tak ada lah maksud yang kata menikahkan unta tu. Kan? Dia ada unta yang sepasang jantan betina, depa jadi macam telah dinikahkan. Saya tak ada, makna saya unta tu seekor jantan saya sebagai contoh ataupun betina sebagai contoh, dia pergi cari guru dah, pergi cari anak ke ataupun cari lagu mana ke, kan, daripada anak kecil jantan contohnya, lepas tu pergi cari anak perempuan dah, anak betina je. Jadi di situ depa membesar bersama dan depa pun secara tak langsung aja dalam orang apa kehidupan depa, kan, survivor depa sebagai binatang ni, berjumpalah pasangan tu menikah. Jadi tuan yang bagi menikah, si Polan tu merujuk pada tuan punya unta lah. Dia bagi menikah. Itu kata-kata untuk membawa maksud bergandingkan, menggandingkan sebahagiannya dengan sebahagian yang lain. Makna saya seorang, lepas tu pergi jadi ada guru, ada pasangan dia, ada partner dia, maka adalah nama nikah tu wujudlah konteks yang dikatakan an-nikahu az-zawaju. Menikah dan juga dikahwinkan. Baik.
Itu dari segi bahasa tuan-tuan. Mereka juga berkata, mereka siapa? Orang-orang Arab lah. Dia dinikahi tidur. Dia dinikahi tidur. Tu lagu mana maksud tu, ataupun dengan maksud yang lain, dicampuri tidur. Makna bila menikah ni kena tidur. Tu dia dinikahi tidur. Makna kalau menikah tak tidur, makna tak sampai maksud hakikat sebenar perkahwinan. Nampak tak? Apa maksud tidur? Bersetubuh lah. Bersama lah, berjimak lah. Jadi kalau tak tidur, tak nama jimak. Kalau tak jimak, tak nama tidur. Jadi untuk nak menghasilkan jimak tu kena tidur. Makna proses tidur itu akan terjadinya jimak. Makna kata ada juga orang jimak tak tidur kan. Tu dari segi masing-masing punya orang lah. Mau kalau tak letih dia tak tidur. Ni kalau meletih dah tidur lah. Jadi cerita lagu tu kita faham ambil dari segi bahasa. Ni dia terjemah dari segi bahasa, dia tak main lagi segi istilah tu lagi. Dicampuri tidur kata musannif. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surah As-Saffat ayat 22, kata Allah, qala Allah taala fi kitabihil aziz, uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum. Sadaqallahul azim, yang bermaksud dikatakan kepada para malaikat, himpunkanlah orang-orang yang zalim dan ganding-gandingkan mereka, iaitu syaitan-syaitan. Jadi ini dari segi ayat Quran. Nak abang perkataan azwajahum tu, kalimah azwajahum tu dia membawa maksud ganding-gandingkan. Makna asal depa ni asing-asing, malaikat pergi cekuk tengkok depa, duduk dekat-dekat, duduk berpasang-pasang. Himpunkanlah orang-orang yang zalim tu dan ganding-gandingkan mereka, iaitu syaitan-syaitan tu. Makna pergi duduk bersama dengan syaitan yang mereka dulu sembah masa di dunia. Mereka mengkafirkan diri mereka disebab sembah syaitan. Jadi di akhirat esok Allah Ta'ala suruh mereka gandingkan, malaikat gandingkan mereka tu duduk berdekatan, duduk berhampiran. Jadi nikah lah dari segi bahasa begitu. Baik. Baru dia nak main di sini dari sudut istilah hukum fiqh. Dari sudut nikah dari segi istilah syarak pula, dari segi hukum fiqh hukum fiqh ni, fiqh manhaji ni. Ni kan nama kitab, fiqh manhaji nama kitab. Okey. Kata musannif, an-nikah dari segi istilah, an-nikah fi istilahan kan syarak, dia kata fi istilahin syar'i, nikah daripada sudut syarak ialah akad yang mengharuskan suami isteri melakukan istimta'. Nampak? Istimta' dalam kurungan dia kata apa? Berseronok dan bersetubuh. Tu istimta' ni, ataupun dalam bahasa lain dia kata bersedap-sedapan. Bersedap-sedap. Istimta' ni makna perbuatan suami isteri ni dia bersedap-sedap. Jadi di sini membawa maksud yang kita sebut daripada maksud bahasa tu, dia dinikahi tidur. Makna dia menikah tu tidur baru boleh beristimta', kan? Ataupun sebelum tidur istimta' dulu, baru nak jadi bersetubuh dengan cara yang syar'i. Itu dia kata nikah ni, yang dikata perkataan nikah, an-nikahu az-zawaju, yakni beristimta' fi istimta'i bi syar'i, dengan cara yang syarak benarkan. Makna dengan sebab dia menikah itulah syarak benarkan. Makna untuk dia nak untuk dia nak boleh bersama, untuk duduk dekat, untuk nak boleh dia bersetubuh, laki dan perempuan secara halal, maka kena lalui proses nikah. Kena menikah. Jadi dia main nanti tajuk yang membolehkan nikah tu berlaku macam mana. Kena ada wali apa semua apa-apa kan. Tu ni contoh akad nikah dan kesannya dari segi bahasa. Baik. Taib. Kata musannif lagi, jenis-jenis nikah. Nikah dalam bahasa Arab dalam dari segi istilah yang kata nikah ni ada beberapa jenis. Nikah terbahagi kepada dua, iaitu nikah yang batil dan nikah yang sah ataupun yang halal, yang sahih. Nikah yang batil makna nikah yang tak ikut hukum syarak, dan nikah yang sah ni makna nikah yang ikut hukum syarak, yang telah syarak luluskan, mengikut apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala perwajibkan, ataupun bukan perwajibkan, yang Allah Taala telah membenarkan dengan rukun dan hukumnya yang telah disebutkan, dan akan disebutkan lagi insya-Allah. Nikah terbagi pada dua, iaitu nikah yang batil dan nikah yang sah. Baik. Adapun nikah yang batil ialah nikah yang tidak cukup rukun atau syarat sah nikah. Itu batil lah, makna nikah tu rosak.
Dari sudut apa nikah yang tak sah dari hukum syarak ni? Sebab apa? Sebab tidak cukup pada rukun. Nah, tidak cukup pada rukun atau syarat sah nikah itu pun tidak menepati. Itu asal antara sebab yang mana pernikahan itu menjadi batil ataupun jadi rosak. Batil makna rosak, tak boleh nak diteruskan perkahwinan tu, terpaksa difarakkan, dibatalkan dan dia wajib ikut balik rukun-rukun dia tu dan dinikahkan semula. Itu batil. Hukum nikah ini adalah haram, kata musannif. Kata syarak, hukum jenis batil ni nikah yang rukun tak cukup atau syarat sah nikah tak ada, menyebabkan nikah itu jadi haram. Bila kata haram, dosa. Tidak ada apa-apa kesan yang lahir daripada perkahwinan itu. Kesan bermaksud di sini makna apa-apa ketanggungjawaban ke atas suami isteri itu tak wujud tu kesan pasal nikah tu batil, nikah tu tak sah, nak main lagu mana tanggungjawab. Boleh faham tak? Tanggungjawab ni makna bila kita dah sahih betul jadi suami isteri, maka terbentuklah ataupun bermulalah tanggungjawab yang kita kena laksanakan kepada pasangan kita. Betul tak tuan-tuan puan? Masa tuan-tuan semua dulu masa bujang, tuan-tuan ada tanggungjawab tak kepada satu perempuan? Adalah pada mak sendiri, itu lain, itu tak kira kan. Nanti cerita ada tanggungjawab pada perempuan yang bukan mahram kita ni. Yang mak tak kira lah, itu mahram kita, tak boleh. Jadi ini yang kata perempuan yang bukan mahram kita, yang kita disatukan menjadi suami dia, maka bermulalah ketanggungjawaban. Itulah kesan selepas akad nikah. Barulah terlaksana tanggungjawab sebab menikah sah. Ni kalau menikah jenis batil ni, mana si isteri ataupun si suami dia belum lagi dipertanggungjawabkan ke atas bahu mereka untuk melaksanakan tanggungjawab yang sepatutnya sebagai seorang suami ataupun sebagai seorang isteri. Itu. Nafkah tak payah bagi lagi kan, apa-apa lagi isteri pun tak payah lagi duk taat lagi kat suami dia contohnya, pasal tak nama suami lagi kan, masih lagi belum nama suami isteri, nak taat mengikut mana, nafkah tak wajib lagi pasal nikah tu awal-awal dah batil, dah jadi tak betul dah. Tapi ada tuan-tuan puan yang kata manusia ni dia jadi terlalu asyik dengan keseronokan dia untuk berumah tangga ni. Dia dalam tempoh dia bercinta ni, dalam tempoh dia bercinta tu telah wujud dalam hati mereka ini sifat istimta'. Boleh faham duk bercinta tu dia main perasaan istimta', perasaan seronok tu duk ada. Kalau bahasa kasar panggil steam dia main ada perasaan karan tu ada. Pasal apa? Dia duk berasa macam dia ni suami isteri dah. Dia main ada perasaan lagu tu. Contoh apa? Bukti dia apa? Duk panggil dah abang sayang, nampak tak? Itu perkataan ataupun tutur bicara yang dikeluarkan oleh lelaki perempuan tu yang boleh mendatangkan apa? Mendatangkan sifat kepada berlakunya zina. Perasaan tu dia berasa macam dia tu sebagai husband and wife. Sudah ada perasaan tu. Tu panggil istimta', makna dia main pasal seronok. Karan kau duk ada. Jadi padahal tak menikah ni, duk bercinta baru. Nampak? Ni sangat bahaya. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Isra ayat 32 tu, la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu hampiri zina. Kerana zina itu adalah satu perbuatan yang amat keji dan satu jalan yang amat jahat. Yang mana dengan perbuatan zina itu akan merosakkan nasab keturunan umat Islam. Nampak? Pasal apa? Duk berasa macam suami isteri dah. Pi mana pun ayang, anja, ayang apa lagi? Panggil lebah, tak apalah, tak kisahlah nak panggil pi lah, lebah ke tebuan ikutlah. Tapi tak kenalah cara tu kan, tak kena cara panggil duk berasa dah, dia jadi berangan sendiri-sendiri, syok sama-sama depa laki perempuan tu. Tu bahaya takut jadi lagu ni takut dia melarat jadi kepada arah yang haram, iaitu berzina. Baik. Jadi kata musannif, tidak ada apa-apa kesan yang lahir daripada perkahwinan itu. Tak ada kesan, maknanya tidak ada sebarang ketanggungjawabban yang dipertanggungkan ke atas kedua orang tu. Walaupun begitu, dalam sesetengah bentuk nikah yang batil, perempuan wajib dibayar mahar, wajib dibayar mahar mithil. Ni kalau kata berlaku kita panggil berlaku keadaan yang gharar, yang ada unsur-unsur penipuan ataupun unsur yang tidak sempurna dari sudut
syarak, dari sudut orang kata bayaran mahar tu, maka kata musannaf di sini perempuan wajib ni setengah, ada setengah kata ulama lah, kata ulama ni perempuan wajib dibayar mahar mithil. Contohnya dia buat contoh bagi kita nampak lebih jelas, iaitu perkahwinan tanpa wali dan perempuan itu telah disetubuhi. Ni contoh. Depa menikah, wali tak ada. Kan? Pergi jumpa satu orang yang pergi duk mengaku kata dia ni boleh buat wali hakim contohnya. Kan? Contoh dia menikah di Thailand sebagai contoh, tapi di Thailand setakat ni tak ada lagi lah. Dulu mungkin ada kes yang kita menikah ni guna wali sindiket. Ni kita boleh terjemah sebagai wali nikah secara sindiket. Naib qadhi yang melangsungkan akad nikah tu dia tidak ada tauliah pun. Dia mungkin bekas naib qadhi dulu. Jadi atas nama faktor nama dia tu orang kenal, orang tahu dia ni orang yang kononnya ada karisma, ada kita panggil pengetahuan tentang ilmu ni, maka orang duk rasa lagu dia tu betul lagi. Dia dah pencen dah ataupun dah berhenti ataupun diberhentikan, maka dia masih lagi menjalankan aktiviti dia yang dulu, iaitu mengahwinkan orang. Sedangkan dia punya tauliah sudah diberhentikan, tak boleh lagi dia menikah orang boleh suka-suka. Macam saya pun contoh lain tak nampak, contoh saya sendirilah. Walaupun saya boleh bagi menikah orang, saya ada lagi tauliah masih lagi on, masih lagi berjalan. Tetapi saya bukan boleh suka-suka pergi bagi menikah orang tanpa kebenaran. Saya saya boleh dikenalkan surat tunjuk sebab, dan silat-silat hari bulan boleh diberhentikan, dilucutkan jawatan sebagai penolong pendaftar nikah cerai dan rojok. Kerana apa? Kerana memandai-mandai buat urusan nikah tanpa kebenaran daripada pihak yang lebih berkuasa. Dia ikut dia punya dia panggil apa? Law of the rule ke rule of the law ke apa dia panggil? Rule of law. Makna kata undang-undang mengikut saluran undang-undang yang betul, macam tu lah kot tu. Jadi ni tak ada dia jenis macam nak shortcut. Contoh begitu. Tak boleh. Walaupun saya ada tauliah boleh bagi menikah orang, siapa-siapa pun saya boleh bagi menikah dalam kawasan saya tidak boleh dibenarkan. Kan? Kau tim dengan wali, pergi di rumah sengak-sengak, wali ada, saya ada, pergi bagi menikah. Sedangkan kebenaran untuk mereka menikah di dalam rumah tu tak dibenarkan. Nampak tak? Satu kesalahan itu dari sudut undang-undang pihak berkuasa agama, kan? Tak boleh. Itu cerita dia. Ni dia panggil nikah sedikit lah ni. Walaupun saya tak nikah sedikit sebab saya ada tauliah, tapi tetap dia kira salah sebab tidak ada kebenaran. Ni dari sudut dokumentasi dia, dari sudut pentadbiran dia begitu. Baik. Ni contoh dia kata, yang kata nikah batil ni perkahwinan tanpa wali dan perempuan itu telah disetubuhi. Nikah juga kata satu sedikit tok qadhi sedikit ni bagi menikah juga, dan depa pengantin lelaki perempuan tu berasa depa punya nikah tu sudah sah mengikut hukum syarak kununnya. Lepas tu duduklah depa bersetubuh. Jadi bila didapati perkahwinan depa itu batal, tidak sah, tapi telah bersetubuh. Jadi isu ni hakim boleh mengambil kira depa perempuan tu boleh menerima mahar mithil. Sebab apa? Mahar musamma yang disebut dalam akad tu terbatal sama sekali. Mahar mithil ni makna apa? Mahar yang perlu dibayar kepada pengantin perempuan tu. Sebab apa? Sebab dia telah memberi perkhidmatan, disetubuhi, walaupun perkahwinan itu tidak sah, tapi oleh kerana dia telah bagi servis untuk disetubuhi, maka dia wajib menerima mahar mithil. Cuma mahar musamma, contoh masa akad sebut, aku terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kahwin sekian-sekian, katalah 2,000. Dia tak dapat 2,000 tu, batal. Jadi apa yang dia beroleh, apa yang dia dapat, dia akan dapat mahar mithil seperti mana yang adik-beradik dia pernah menikah, adik-beradik terdekat dia. Contoh mak dia sendiri dulu menikah dengan ayah dia berapa adik? Contoh menikah dulu 300. Maka lelaki yang menjadi suami dalam kurungan tu kena bayar 300 dekat dia tu sebagai mahar mithil yang dia wajib terima. Sebab apa? Sebab dia telah disetubuhi oleh lelaki-lelaki tu. Boleh faham lah? Kalau tak setubuh tu cerita lain. Ini sebab dia dah bagi servis. Walaupun sekali, itu dia panggil yang dikatakan mahar mithil. Hak kita dah dengar orang akad nikah apa sebut dengan mas kahwin apa-apa, yang tu bukan mahar mithil, itu nama dia mahar musamma ataupun mas kahwin yang tersebut, yang disebutkan dalam akad. Baik. Itu dia sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis sahih
riwayat Imam At-Tirmizi dalam kitab nikah bab hadis-hadis mengenai tiada nikah melainkan dengan wali. Kata Rasulullah SAW, qala Rasul ayyuma imra'atin nakahat bighairi bi'izni waliha fanikahuha batilun thalathan fa in dakhala biha falaha marun falaha mahrul mithli bimastahalla min farjiha. Nampak? Bimastahalla min farjiha tu, dengan sebab dia telah menghalalkan farah dia. Tahalla min tu telah menghalalkan farah min farjiha tu, okey, daripada bersetubuh. Yang bermaksud, kata Rasulullah SAW, mana-mana perempuan yang berkahwin tanpa kebenaran walinya, makna menikah sengap-sengap. Lagu tak kita buat contoh lah, nak nikah guna wali sedikit ni, anak guna sedikit, makna wali pun tak tahu, maka nikahnya adalah batal. Batil lah, makna batal. Sambil baginda Nabi SAW mengulanginya, yang kata batal tu Nabi ulang 3 kali, salasan. Nabi kata batilun, batilun, batilun. Nabi nak menguatkan, dia panggil nak mentaukidkan ketegasan bahawasanya menikah tidak ada wali ni batal. Serta merta batal, tidak boleh diteruskan perkahwinan itu. Kan? Fa in dakhala biha. Fa in dakhala biha, jika berlaku persetubuhan. Tu maksud fa in dakhala tu dukhul lah. Dakhala maksudnya masuk. Daripada kalimah telah masuk. Masuk ni merujuk kepada dukhul. Dukhul ni apa? Bersetubuh. Biha, dengan perempuan itu. Maksud telah berlakulah persetubuhan antara perkahwinan itu walaupun batal, maka falaha mahru mithli. Falaha mahru mithli, maka baginya perempuan yang telah disetubuhi itu akannya mahar mithil. Maknanya dia boleh terima mahar mithil daripada lelaki yang telah menyetubuhi dia tu. Boleh faham tak? Dengan bimastahalla min farjiha, dengan sebab dia menghalalkan farasnya. Maksud apa? Dia telah bagi perkhidmatan kepada suami yang dalam kurungan. Contoh, suami yang dalam kurungan kita bagi. Makna bukan suami sebenar. Pasal menikah tu tak sah oleh kerana wali tak ada. Tu contoh dia. Walaupun begitu, dalam akad dah sebut, contoh macam saya abang tadi kan, sebut dah 2,000 ke 3,000, ikutlah berapa pun. Mahar mithil, mahar musamma tu tak layak perempuan tu dapat. Sebab apa? Sebab menikah tu batal. Tetapi dalam pada masa yang sama, dia dah disetubuhi oleh lelaki-lelaki itu. Makna lelaki-lelaki itu telah merasai nikmat perkahwinan. Bersetubuh tu makna nikmat perkahwinan akan kita lalui lah bagi siapa-siapa yang berkahwin. Kan? Kalau tidak ada masalah, makna dia dapat bersetubuh. Kalau ada masalah tu cerita lain. Masalah ni banyak lah. Masalah raqna ataupun ratqa. Ni antara masalah tu. Tu tak benda apa tu? Raqna, ratqa tu. Bunyi macam sakit tengkok ah. Raqna ni makna tumbuhnya tulang dalam farash. Raqna. Kalau ratqa ni tumbuhnya daging dalam farash. Tak boleh nak setubuh. Kan? Tak boleh nak menembusi. Jadi benda-benda lagu ni dia ada tajuk lain. Tajuk akan datang lah. Tajuk dia dalam tajuk bab fasakh. Dalam bab fasakh nikah akan sampai tajuk tu insya-Allah. Okey, itu cerita kalau menikah yang sah. Ini cerita nikah tak sah, ni cerita lain. Okey. Baik. Maka oleh kerana mahar mas kahwin telah disebut dalam akad yang batal tu, perempuan tu tak dapat, tapi perempuan tu duk harap, bukan harap, dia duk rasa macam nikah depa tu sah. Dua-dua orang tu dia tak faham agama, tak faham hukum, maka duk beranggapan nikah depa sah, kami jadi suami isteri. Maka kami boleh bersetubuh. Walhal awal-awal tak sah dah, pasal apa? Wali tak ada. Tok Qadi yang tak bertanggungjawab tu telah mengambil kesempatan menangguk di air yang keruh, kita kata. Dia pergi mengaku kata dia wali hakim. Dia kata wali hakim boleh apa? Pasal hampa main 2 marhalah. Kan contohnya, ataupun tidak jadi tak cukup 2 marhalah, wali tak tahu langsung. Perkahwinan tak sah. Tapi hak jadi hak dia menikah di Thailand sah tu macam mana? Sah tu pasal wali hakim ataupun Tok Qadi di Thailand tu diiktiraf oleh kerajaan. Sebab tu yang boleh depa siapa-siapa pergi nikah tu jadi sah tu pasal depa ada tauliah. Boleh faham tuan-tuan dah? Hak yang kata tak sah ni pasal Tok Qadi sedikit tu dia tidak ada tauliah. Tu kata pentingnya tauliah. Siapa bagi tauliah ni? Bukan Perdana Menteri, Agong bagi. Contoh saya sendiri, tauliah saya tu Sultan Mizan sign dulu masa dia jadi Sri Paduka Baginda dulu ni, tahun bila? 2010. Dia sign, bukan sign protestan tu kan, sign hidup punya. Surat watikah masa pelantikan, tengok, memang sign hidup. Tengok. Tenyih tu duk rasa kan. Saya duk belek tu jadi cewi lah, tengok kita punya, ni sign Agong ni.
Kan? Bukan kita berasa bangga, cuma kita rasa macam tak sangka, uish, agung saya ni. Kan? Dia berbeza dengan juru nikah negeri-negeri yang ada sultan. Sultan dia alasan kan, macam Kedah, Perak apa semua ni, macam kita Pulau Pinang. Pulau Pinang tak ada sultan sebab kita governor. Governor pun tinggi, tak, dia punya kuasa untuk memberi menurunkan apa kita panggil tauliah tu pun tak berapa kuat mana. Agung sebab kita negeri selat. Paduka Baginda yang bagi tauliah. Okey. Kalau ada tauliah tu pun, walaupun dia ada tauliah macam saya kata tadi, sama juga Tok Khadi tu tak boleh pergi bagi menikah tanpa kebenaran pula. Kebenaran tu nak main mana? Daripada pejabat agama, pihak berkuasa agama daerah, pejabat agama lah. Pihak berkuasa agama negeri, jabatan agama. Kan? Pihak berkuasa agama negara, JAKIM. Ataupun kepada, kalau kata merujuk kepada undang-undang, Istana Kehakiman tu, bahagian syariah kan. Kalau bab undang-undang syar'i, kalau undang-undang sivil, itulah. Okey, habis dari segi undang-undang dia begitu. Walaupun macam tu kata Rasulullah SAW, walaupun mahal musamma tu tidak dapat kepada perempuan tu, tetapi dia boleh menerima mahal mithil atas sebab apa? Atas sebab dia telah didukhul, telah disetubuhi oleh lelaki tu. Jadi soalannya sekarang, mahal mithil tu nak bagi macam mana? Macam saya kata tadi lah, nak tahu macam mana tu, apa pihak mahkamah akan bertanyalah kepada si perempuan tu, kan? Siapa dia adik-beradik terdekat dia, contoh kak dia dulu menikah, kan? Nak contohlah, nak kak dia ke, mak dia ke, tok dia ke, siapa-siapa, mak saudara dia ke, dulu menikah di masa tu berapa adik orang yang paling terdekat dengan dia, contoh kita panggil mak dia sendiri. Dulu mak dia menikah dengan ayah, contohlah macam dia kata tadi, katalah 500 sebagai contoh. Maka lelaki yang telah menyetubuhi perempuan tu, ataupun kita terpanggil suami dalam kurungan tu, wajib kena bayar mahar mithil 500 kepada perempuan ni. Sebab apa? Sebab hang dah tebuk dia. Tu bahasa dia tu. Kasar sikit kan bunyi kan? Lagu tu maksud dia. Okey. Agak-agak boleh faham tuan-tuan? Boleh tak? Kau saya cakap cepat sangat lagu Jerman ke? Kalau faham tak apalah. Kalau tak faham pun tak apalah, nak buat guna. Kan? Sebab faham ni bukan kerja saya. Kita hanya menyampaikan. Yang nak bagi faham Allah Ta'ala lah. Kalau tak faham boleh tanya. Tuan-tuan puan jangan segan-segan silu kalau tak faham. Kami tak faham Ustaz, ulang balik ayat tak no, buat sikit pencerahan. Kita ulang balik. Mana tak faham. Tu cara kita mengaji lah. Mengaji dia kena bukan sebagai mustami', kita kena dengar dan kita ambil faham. Kalau tak faham kena tanya, kan? Jangan tak apalah, kan? Takut kita jadi keliru. Sebab tu orang-orang duk sebut kan, macam mana? Biar tahu, jangan keliru. Saya tanya, saya jawab, bagus gitu insya-Allah. Baik. Terusnya kata lagi musannif, nikah yang sah ialah nikah yang cukup rukun dan syarat sah perkahwinan. Macam kita semua lah, tuan-tuan semua kan menikah lu, syarat sah nikah semua cukup, rukun semua, cantik semua, maka perkahwinan itu nama dia perkahwinan yang sah. Perkahwinan ini melahirkan kesan-kesan dan tanggungjawab yang akan disebutkan nanti. Nampak? Jadi baru ada kesan bila dia menikah secara sah. Tak nama kesan kan? Tak perlu ada apa-apa ketanggungjawab yang dia nak kena tanggung. Baik, seterusnya tajuk hukum akad nikah. Apa hukum? Kata musannif, akad mempunyai hukum hakam yang banyak. Yang kata akad ni ijab qabul lah, ataupun sirah. Dalam bahasa fiqh dia kata sirah ataupun ijab dan qabul. Terima dan lepas, kan? Ijab, lepas dan terima. Terbalik. Lepas dulu baru terima lah. Ijab tu makna lepas, qabul terima. Ataupun sebab tu Arab kalau dia menikah dia sebut qabil tu, disebut begitu saja. Anak ni pengantin tu lah. Maplai dia disebut qabil tu. Dia tak payah sebut aku terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kahwin bla bla bla. Panjang tu Melayu punya style. Arab tak ada panjang-panjang. Hak mana Tok Khadi sebut tu, aku nikahkan dikau, uzawwijuka bima amarallahu bihi azza wa jalla min imsak bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan bi contohnya ma'a kan, ma'a ke atau bi, tengoklah bersama ke dengan kan biasanya bi lah, nak guna bahasa Arab bi tu maksud dengan, ba tu kan. Bi apa, bi khairun nisa ibn Abdul Rahman kan, contohnya bi mahrin al musamma kan, sebutlah berapa adik tu baru. Jadi tukang nak jawab tu, pengantin tu maplai jawab qabil tu, mana apa, aku terima. Macam kita lah setengah-setengah belah-belah kampung-kampung, saya terima nikah seperti yang tersebut, pun boleh juga, sah, nikah tu sah kan. Dia mungkin pengantin lelaki tu mungkin ada gagap sikit, duduk
nak sebut aku tu pun jenuh duk pedor kan. Jadi kita bagi memudahkan urusan dia, disebut apa? Aku terima. Contoh kan. Jangan saksi pula jadi duk buat wayang putih. Tahu wayang putih? Saksi ni, nak jadi saksi sebab tu penting. Tak boleh Ustaz duduk memang tak boleh, dia gagap. Hang tak apa, tak gagap, hang aku terima. Lancang lah dia duk nak sebut aku pun duk dia jadi keras kan. Jadi kita kena bagi peluang untuk dia sebut duk, aku terima nikahnya. Seperti yang tersebut. Contoh, pandai mengajuk saya pun. Kan? Contoh kan. Tak ada masalah tu pasal dia gagap. Kan, dia punya guide masa tu tak macam orang yang tak gagap kan. Orang yang tak gagap kena lancang lah kan. Aku terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kahwin RM2,000 tunai. Tu lancang lah kan. Dia tak perlu aku terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kahwin tu. Ada saya banyak kali kenal lah. Cerita kamu sebut cepat sangat, jangan cepat sangat, saya tak dan ligan kamu kata. Saya tak dan nak ligan perkataan kamu, pakat gelak. Gelak. Ulang balik, cool and steady, jangan buat kalut kan. Jawab dengan penuh ketenangan, tak payah buat kalut-kalut. Tak ada siapa nak ligan kamu kan. Kata jawab tu, lepas tu ulang balik. Tak usah ketak. Ketak tu biasalah. Saya mula-mula naik di khutbah pula ketak dulu. Lama-lama saya pula jadi tengok dah biasa kan, pasal benda dah kita dah lalui selalu. Macam kamu pertama kali, jadi biasalah ketak tu. Tapi jangan kalut sangat, pelan-pelan. Aku terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kahwin sebanyak yang tersebutlah. Ada setengah lagu tu dia tak mau sebut mas kahwin, kata sebanyak tersebut. Siapa yang sebut? Soalan tu. Siapa yang sebut? Tu Tok Qadi sebut tadi. Saya terima lah tu. Jadi dia tak ada udang teruk-teruk kan? Kan? Tak ada masalah. Sah nikah tu. Jadi janganlah saksi pula kata, ustaz tak boleh. Ustaz sebut punya panjang tadi dengan mas kahwin apa-apa. Dia sebut seperti saya terima seperti yang tersebut saja. Tak boleh ustaz ni. Sebab tu saksi pun dia kena ada ilmu. Dia tak boleh menduk faham dengan dia sendiri, tak boleh. Dia kena tahu. Dia sebut itu dah sah dah sebenarnya dari segi hukum syarak. Cuma kita nak bagi kemas tu, nak bagi nampak jelas dan kemas, maka kena sebutlah aku terima nikahnya. Bukan kena tu wajib, tak wajib pun. Yang wajib sebut aku terima. Qabil tu, kalau ikut dalam istilah Arab, qabil tu aku terima. Sudah dikira sah. Ikut hukum syarak, tak ada masalah benda tu. Baik. Habis. Akad mempunyai hukum hakam yang banyak. Kita telah sebutkan ketika membincangkan mengenai nikah dan rukunnya. Maknanya sebut dah dulu ni. Ingat sama banyak lah kan kita ni. Tak apalah, ingat tak ingat sudah. Yang penting kita dah sebut dah, mengaji dah. Kalau rasa nak tengok balik, kena undang balik lah, tengok, cari balik tajuk nikah dan rukunnya. Apa yang kata hukum akad nikah tu, apa hukum dia, bukan rukun, hukum dia wajib ke sunat ke, tu panggil hukum. Baik. Hak-hak dan tanggungjawab selepas akad nikah. Ini tajuk seterusnya. Hak-hak dan tanggungjawab selepas akad nikah. Baik. Kata musannif, jika akad nikah yang sahih berlaku, terdapat pelbagai hak dan tanggungjawab yang mesti ditunaikan oleh kedua-dua pasangan. Pelbagai, dikata ada pelbagai hak dan tanggungjawab yang mesti ditunaikan oleh kedua suami isteri ni. Terima saya nikah tu, makna bermulalah dia kena bertanggungjawab ke atas isteri dia. Kalau dia suami, dia bermula dah starting dia kena bertanggungjawab ke atas isteri dia daripada hal-hal berkenaan dengan agama, hal-hal berkenaan dengan dosa pahala, hal-hal berkenaan dengan akhlak, hal-hal berkenaan dengan ibadat. Semua dia kena tanggungjawab suami itu. Dari sudut keberolehan isteri itu untuk nak buat apa-apa pun suami kena bertanggungjawab. Contoh, isteri nak kena boleh buat apa, nak kena pergi kerja, minta izin suami, tanggungjawab tu kan. Isteri nak kena makan contoh nak makan kenduri, kena tanya suami, tanggungjawab lah. Suami ada bertanggungjawab, dia kena pastikan isteri dah di mana, dia kena tahu apa-apa jadi, dia kena tanggungjawab. Sebab tu isteri ni hendaklah disayangi, bukan disakiti. Tu moto dia, moto perkahwinan ni kan. Bagi orang yang berkahwin ni, isteri ni adalah kena disayangi, bukan disakiti kan. Itulah dari segi maqasid dia begitu. Baik. Kemudian lagi kata musannif, hak-hak dan tanggungjawab ini akan dibincangkan dalam tajuk-tajuk yang khusus nanti. Dia akan buat main tajuk yang khusus untuk untuk mengupaskan dengan lebih mendalam. Cukuplah di sini kata musannif dengan kita menyenaraikannya dan menyatakan dalil-dalilnya sahaja. Cakap kata musannif, cukuplah di sini dengan kita hanya
kita tu musannaf lah nah, menyenaraikannya yang dikatakan tanggungjawab dan hak-hak bila mana dah jadi suami isteri dalam bentuk dalil-dalilnya sahaja, dibuat main dalam bentuk dalil Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang pertama dia kata hak-hak dan kewajipan suami isteri adalah seperti berikut. Dia akan dalam bentuk dalil Yang pertama, apa kata musannaf? Halal bagi suami isteri beristimta', yakni berseronok dan bersetubuh dalam bentuk yang syar'i. Mana halal? Suami isteri ni boleh nak bersetubuh dengan cara macam mana pun boleh, buatlah. Kuak lentang ke, gaya bebas ke, kuak dada ke, apa lagi? Nak sebut aku tak apa nak kan. Untuk buat live ni malu kat orang. Ada perkataan nak sebut tu, tapi tak usah sebutlah kan. Ikutlah. Cuma sebab tengok dia kata dalam bentuk yang syar'i. Nampak perkataan dalam bentuk yang syar'i tu kita kena ambil faham. Tak boleh kita mendatangi isteri dalam bentuk yang luar tabi'i lah. Itu yang makna yang tidak dibenarkan oleh hukum syarak. Tu pun ada juga jadi tak. Yang tu hang tanggung Allah Taala lah. Hang tanggunglah perbuatan hang tu kalau hang buat. Kalau hang berasa berdosa, minta ampun pada Allah. Kita masing-masing ada kelemahan masing-masing, kelebihan masing-masing. Allah Ta'ala bagi akal dan nafsu. Timbang tengoklah, timbang taralah bagi elok, supaya kita jangan terjebak dengan perkara yang Allah Ta'ala murka tu selalu-selalu sangat. Kalau pernah terbuat, minta ampun pada Allah, jangan lagi ulang. Contoh dia apa? Minta maaf sebut bersetubuh ketika isteri dalam keadaan haid. Ada orang Islam buat pun. Perbuatan ni perbuatan orang kafir sebenarnya. Orang kafir dia pun tak ada law-nya. Kan? Dia tak ada law, dia ikut suka dia kan. Jadi kita orang Islam tak boleh. Allah Ta'ala larang perbuatan tu. Bersetubuh dalam keadaan isteri dalam keadaan haid. Tak boleh. Dari segi saintifiknya pun memang tak elok. Dari segi kesihatan tak. Darah kotong isteri tu masuk dalam kita punya saluran kemaluan kita tu boleh menyebabkan penyakit siplis. Penyakit. Jadi penyakit siplis nak sebut apa? Balong, penyakit siplis, penyakit apa balong? Penyakit alat kelamin Dia jadi macam nak kudir tak kudir tu kan. Macam tu. Jadi tu antara sebab darah tu kotong. Sebab tu nama pun darah kotong. Tak boleh. Sebab tu Islam bagi amaran, tegahan tu jangan. Kan tak? Lepas tu nak buat guna. Tak boleh Ustaz oi. Tak boleh apa? Tak boleh dah kan. Jadi tak boleh satu dah. Guna nak buat ni. Nak bagi boleh ke? Banyak lagi cara lain yang syarak benarkan. Masing-masing fikirlah. Kan tak payah sebut tuan ikut, tuan-tuan semua ada pengalaman lebih daripada saya kan, pengalaman belaka. Jadi tahu dah nak buat. Jangan kita buat benda yang Allah Taala larang. Bersetubuh dengan dalam keadaan haid ataupun luar tabi'i lah luar kebiasaan yang dibenarkan syarak, dengan jalan belakang tak boleh. Kalau kata haid dah berhenti tak apa. Nak bersetubuh melalui jalan belakang, bukan kok belah dubur. Tu lain maksud dia tak? Jangan salah faham. Lepas haid dah berhenti, darah bersih, mandi semua dah, boleh mendatangi isteri di jalan belakang. Jalan belakang tu bukan maksudnya masuk pintu belakang. Tak. Masuk cara arah belakang. Ataupun dengan bahasa yang mudah faham, scrambler. Boleh tak kata? Bagi hak Lena jaga sikit kan. Scrambler. Bolehlah cara scrambler tu dibenarkan. Tapi syarat dia mesti pintu dia jalan depan. Lagu tu. Kalau kata jalan belakang tak boleh, pintu belakang tak boleh, tak dibenarkan, haram maksudnya liwat. Dia hukum dia liwat, nama dia liwat. Walaupun isteri itu benarkan. Kan tak? Ada sama-sama syok ni, tak kira ada haram halal dah masa tu. Tak kira lah haram ke itu tidak dipersoalkan, maksudnya haram memang tetap haram, tak boleh nak kata halal kan, walaupun dua-dua isteri benarkan. Dua-dua berdosa lah. Kalau isteri benarkan, dua-dua berdosa. Kalau suami memaksa, suami berdosa. Tak boleh. Okey, dia paksa isteri dia juga walaupun isteri tak bagi. Haram perbuatan tu. Baik, habis. Lagi kata musannaf, halal bagi suami isteri beristimta', berseronok dan bersetubuh dalam bentuk yang syar'i. Habis firman Allah Subhanahu wa taala, dalil dia, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Sadaqallahul azim. Isteri-isteri kamu adalah seumpama kebun tanaman kamu. Nampak?
nisaukum haruthul lakum. Haruth ni adalah kebun tanaman ataupun tempat bercucuk tanam. Boleh buat lagu mana pun. Kata Allah Ta'ala, fa'tu haruthakum anna syi'tum, datangilah kebun tanaman kamu sebagaimana yang kamu sukai. Macam yang telah saya abang tadi lah. Ikutlah kok mana pun, gaya bebas ke, kuat ramah-ramah kuat ramah-ramah ke, kuat lentang boleh. Jangan dua benda saja. Jangan ketika isteri dalam keadaan haid dan juga ketika kok dubur. Dia mesti kok kubul jalan depan. Dubur tak boleh. Walaupun isteri benarkan, haram perbuatan tu dan berdosa. Kena bertaubat kepada Allah, jangan diulangi lagi sebab perbuatan tu akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jangan kita terasa terliok nak buat lagu tu. Itu perangai orang kafir tu. Jenis macam tu, perangai orang kafir. Orang kafir depa tak kira. Kan, memujuk lalu melintang patah dia panggil. Kita tak boleh. Kita ada undang-undang, kita ada garis panduan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Jangan kita langgap, jangan kita mengedah undang-undang, tak boleh. Kita menempah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jadi datangi dengan cara yang dibenarkan syarak, macam-macam caralah ikutlah kok mana pun. Kan? Nak sebut bersegan malu kan, walaupun tuan-tuan puan pun tahu benda tu. Ada perempuan tak ada mujung tak ada, lega sikit. Kan? Ada depa jadi malu sikit. Kita semua lelaki-lelaki tak apa. Ini boleh melawak sikit sebanyak dah. Tapi walau boleh melawak pun kena jaga juga bahasa tu. Tak boleh terlajak sangat cakap kan, sekali pandangan negatif akan timbul lah. Baik. Jadi kata Allah Ta'ala begitu, nisaukum haruthul lakum fa'tu haruthakum anna syi'tum. Isteri-isteri kamu adalah seumpama kebun tanaman kamu. Oleh itu kata Allah, datangilah kebun tanaman kamu sebagaimana yang kamu sukai. Sukai itu bukan bermakna memujuk lalu melintang patah, tak boleh. Dia ada had-had dia. Baik, Al-Baqarah ayat 223. Yang kedua, isteri wajib mengikuti, mentaati dan menjadikan suami sebagai penguasa dirinya. Maksud apa? Kena ikut apa hak suami suruh, kena taat apa suami kata, dan kena menjadikan suami sebagai penguasa dirinya. Makna dia kena anggap suami itu sebagai ketua. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki ni ketua dalam rumah tangga kepada isteri dan juga kepada anak-anak. Makna kena respect suami itu. Walaupun hang kaya, walaupun gaji hang besar pada suami, hang nama isteri, di rumah hang isteri, di tempat kerja hang bos. Ikut suka hang lah, anak arah lagu mana pun, anak murid pada anak buah kan, panggil anak buah ataupun staff ataupun pekerja. Tapi balik rumah hang punya bos tu hang simpan di pejabat, jangan balik rumah. Di rumah hang adalah isteri. Kan? Jadi saya pernah tanya dekat satu orang lah kenalan saya, sebab isteri dia tu pengarah satu jabatan di belah Kedah sana. Tak saya ceritalah siapa dia. Kan, suami dia kerja hebat juga lah, suami dia pensyarah kan, tapi tak apalah, walau dari segi gaji tu isteri besar lah gaji kan. Dia pengarah, kawan tu pensyarah, bunyi arah, hak ni jerkah kan. Pensyarah kira jerkah, pengarah kira mengarah kan. Tapi hak yang mengarah tu besar lagi lah kan. Tak tahu lah gerik apa, saya pun tak tanya, tapi kira rasa-rasa tak ada belah ribu lah cara-cara nampak tu kan. Bila saya pergi ziarah rumah mereka, tengok bagus isteri ni, alhamdulillah. Tengok dia hormat suami dia, lemah lembut sembang apa semua. Suami ni kadang tersilap pun dia tak serta-merta duk herdik suami kan. Depan kita lah, kita husnuzan lah. Maknanya saya merasakan depan kita ke belakang orang ke apa, itu adalah isteri. Maknanya dia jaga adab dengan suami kan. Dia didik anak dia semua elok jadi anak-anak yang berguna. Itu kata orang perempuan, dia punya kesan didikan, cara perangai, tingkah laku, pertuturan di dalam rumah tu akan mencerminkan tingkah laku anak-anak. Itu kita takut kan. Saya bimbang sangat benda tu, memang duk tengah bimbang benda tu, jadi takut sangat kan. Sebab tu terutama dia sebagai seorang ibu, sebagai seorang mak, sebagai seorang mama, apalagi umi ke apa, mulut dia tu adalah doa. Sebab tu jangan bercakap benda pelik-pelik kepada anak dan kepada suami, tak boleh kan. Suami tu jadi dosa, anak pun dosa juga. Maksudnya kalau berkata kat suami memang jadi nusyus lah. Kalau berkata pada anak-anak, dia adalah derhaka kan kepada anak-anak
cakap benda-benda yang tak sepatutnya anak-anak tu terima perkataan tu. Apa-apa sajalah, saya tak mau sebutlah perkataan yang tak tersinggung pada orang-orang tertentu ni kan. Dengar perkataan tu dia perasa lagu kata kat dia pula. Kan? Jadi dia ambil faham lah. Kalau dia ada otak yang waras, dia ambil faham dan ambil beringat. Kan? Jangan letakkan diri dia tu di tapak kaki. Dia kena letak diri dia tu sama parah dengan ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, supaya dia jadi orang yang bertakwa, beriman kepada Allah. Okey? Jadi dia kena mentaati, menjadikan suami sebagai penguasa dirinya. Makna dia jangan duk anggap dia pula bos. Walaupun dia di tempat kerja dia bos, dia balik rumah dia pun nak jadi bos lagi. Abang, buang sampah. Abang, sampah penuh, buang. Abang, tolong silai baju. Walaupun sebut perkataan tolong, tapi duk mengarah suami. Tu tak boleh sifat macam tu. Sifat bossy dia panggil. Kan? Bossy. Jadi sifat dia panggil apa? Ketuanan tu. Dia merasa dia tu tuan. Dia berjabat orang panggil puan kat dia kan. Jadi dia berasa hebat. Dia berasa dia hebat. Jadi mai hebat tu mula syaitan kata, you are my friend lah, dia kata. Ni orang macam ni syaitan kata, senang aku nak masuk jarum. Tak gaduh aku teruk-teruk hantar general, tak payah. Aku hantar yang private nak boleh main ni. Kan? Tak payah teruk-teruk nak pergi goda supaya dia jadi jahat. Senang. Tak gaduh aku nak pergi bisik-bisik kepada dia orang jadi macam ni. Aku hantar private saja pergi kat dia, suruh senyum kat dia. Dia ikut private tu masuk. Pasal apa? Jiwa dia dah kotor. Jiwa dia tak bersih. Dia sentiasa suuzon kepada orang, sentiasa negative thinking kepada orang. Ini antara perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita, tak kira lagi puan, akan mudah terpedaya dengan tipu daya syaitan. Pasal apa? Pasal kita sendiri tak puas hati dengan diri kita. Itu sebenarnya yang berlaku. Dari segi psikologi dia, kita ni tak puas hati pada diri kita sendiri. Dengan apa yang Allah Ta'ala bagi, kita tak puas hati. Ada saja kita tak kenal. Pantang silap sikit nak marah. Silap sikit nak marah. Tu tanda orang tu hati dia sakit. Hati dia rosak. Hati dia ada masalah. Dia ada penyakit jiwa sebenarnya. Kan? Cuma tak sampai lagi tahap mental disorder lah. Tu teruk sangat. Kan? Mental disorder ni kira, kata kawan saya doktor, dia kata penyakit gila babi je dah. Tu teruk sangat. Dia belum sampai gila yang belum sampai penyakit babi yang gila, tidak lagi. Dia masih lagi penyakit. Cuma dia masih lagi, walaupun tidak sampai penyakit tu, tapi tetap ada perasaan yang syarak tegah lah. Dia berasa sanksi dekat orang. Bila kita kata siapa suka ada perasaan kau ni, dia kata orang lah takkan dia percaya kata. Habis hang orang dulu kah? Bila kita tikai dia tu, dia mula nak argue kita kan, nak berlawan kita balik, nak perkemah dia. Awak kita cakap tu kita tu orang dulu kah? Kan? Kita hidup berapa lama? Yang duk kata orang lah tak percaya. Kan? Jadi bercakap tak guna otak. Dia tak tahu lagi orang nak kilas dia balik. Jadi biar bercakap bagi ada ilmu, jangan bercakap ikut sedap mulut kan. Jadi dia kata pasal apa suka duk sangka buruk kat orang? Pasal kita orang lah ni bukan percaya kan. Jadi biar kita sangka buruk dulu sebelum kita kena tipu. Demi lagu tu. Makna awal-awal dia dah set dalam kepala dia negative thinking. Maka hati dia rosak, otak dia kotor. Sebab tu dia cepat nak marah, dia cepat tak boleh tengok orang buat silap. Tu perasaan ego dah kat diri dia. Mula syaitan nak masuk jarum, senang sangat syaitan nak masuk kalau jumpa orang macam ni. Macam saya kata tadi lah, syaitan tak gaduh pergi duk goda teruk-teruk, pergi senyum kat dia, dia boleh ikut syaitan tu masuk. Ikut sama, panggil syaitan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Saya sangat takut benda tu. Saya sangat takut. Baik. Jadi kok mana pun kita harap Allah Ta'ala lah bantu kita. Ya Allah, Engkau lah maha membolak-balikkan hati hamba-hamba-Mu, ya Allah. Kau tetapkanlah iman aku dan iman kan ahli keluarga aku supaya jangan jadi begitu. Takut kan, mungkin Allah nak uji kita tak tahu. Allah nak uji kan kita macam mana. Cuma kita kok mana pun kita berharap Allah Ta'ala tu sentiasa bersama dengan orang-orang yang sabar lah. Baik, dia juga wajib menjaga rumah tangga suami. Dia tu siapa? Isteri. Wajib menjaga rumah tangga suami. Wajib dari menjaga ni dari sudut rumah tangga dia tu tak dimasuki oleh lelaki ataupun orang-orang yang suami tak suka ketika ketiadaan suami. Bukan kata lelaki-lelaki ya tuan-tuan. Bukan tak sebut tuan-tuan lah. Bukan kata lelaki-lelaki saja yang tak dibenarkan, yang bukan mahram ke yang mahram. Lagi suami tak benar, dia tak boleh bagi masuk walaupun adik-beradik dia sendiri. Timbul persoalan. Dia kata ni rumah saya. Ada jadi gitu. Isteri lah kan, ni rumah saya. Ikut suka saya, dia nak bagi masuk siapa dia pun, adik-beradik saya ke, mak menakan saya ke, adik saya ke, siapa. Yang abang kalut apa? Jadi suami kena buah tu nak kata apa? Terandah didin. Kan? Suami pun tinggal selendang je kan, ada apa dia?
tinggal hak tu ya. Tonggak dia yang tu saya tinggal pun, hak lain semua hak isteri punya. Jadi suami kenal lagu tu terandah dinding. Jadi koroi suami tu tak kata apa sengah. Betul aku ni menumpang nak kata apa. Kan? Jadi bila ada perasaan begitu maka syaitan bubuh lagi jarum dekat isteri itu supaya lebih tunjuk kedurhakaan dia kepada suami sampai menyebabkan dia hilang hormat, respect kepada suami. Sebab apa? Dia berasa harta yang dia ada tu semua dia punya. Dia silap banyak. Satu pahaman yang silap yang menyebabkan dia akan rugi dunia dan rugi akhirat. Kan? Jadi tak boleh dia kata walaupun harta tu dia punya, dia kena ingat harta tu tak akan mai bergolek kalau Allah tak bagi. Dia kata apa kira lagu tu, aku yang usaha, aku yang pergi kerja susah payah, penat jerih, peluh menitik semua, aku yang usaha untuk dapatkan ringgit, aku kumpul apa semua, aku boleh buat pinjaman bank lah, apa bala semua dia boleh buat, dia bagilah apa-apa saja alasan dia. Dia kata semua tu dia punya. Siapa kata dia punya? Allah yang benarkan, Allah yang izinkan dia dapat semua tu. Nampak? Sebab tu kalau orang yang tidak ada iman ataupun iman dia rosak, dia akan rasa semua tu dia punya. Itu masalah. Menyebabkan dia lupa diri, dia lupa daratan yang dia tu adalah makhluk. Dia lupa dia tu makhluk. Dia ada khaliq. Itu masalah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jadi biar kita lagu mana kira pun, tak kiralah harta tu siapa punya, suami ke isteri, biarlah kita ada sifat qanaah. Sifat berpada-pada. Jangan kita melampau batas dengan apa yang kita ada sampaikan kita lupa hak kita dengan Allah, kita lupa hak kita dengan suami, kita lupa. Itu sangat berbahaya tuan-tuan puan. Baik. Dia wajib menjaga rumah tangga suami walaupun rumah tu rumah dia, tapi suami ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Suami adalah ketua dalam rumah tangga. Walaupun rumah tu rumah dia, suami menumpang dia, tapi dia kena ingat itu adalah suami aku. Kan? Kalau aku tak taat dekat dia, aku derhaka dekat dia, tidak ada guna harta rumah yang besar, tidak ada guna kereta kenderaan yang besar, semua ni akan jadi kemusnahan pada dia esok di akhirat. Jadi jaga baik para isteri. Kan? Sini di surau tak ada isteri, tak ada orang perempuan malam ni, tapi dalam FB Live ni ada. Ramai untuk tengok kan. Jadi para wanita sekalian yang menyaksikan, ambil perhatian benda ni, jangan buat mudah-mudah. Kalau puan-puan semua berasa perempuan boleh hidup lama, boleh jawab jawapan soalan daripada Allah Ta'ala dengan malaikat dan kubur esok, silakan buatlah kedurhakaan anda kepada suami anda. Kalau anda mahu tahu macam mana sengsaranya hidup dalam barzakh dan di mahsyar nanti kalau derhaka kepada suami. Okey, jaga baik-baik. Ini peringatan untuk diri saya sendiri dan juga untuk orang-orang yang mendengar, insya-Allah. Baik, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dalil yang mengatakan isteri ini wajib taat kat suami, menjadikan suami sebagai penguasa dirinya. Bukan jadi kuli dia, bukan jadi orang kata apa, orang suruhan dia. Ikut suka nak suruh nak buat kan? Bukan, tak boleh tolong boleh, tapi cara menyuruh tu jangan sampai dengan cara yang biadab begitu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza batat imra'atu hajiratan firasha zawjiha la'anat hal malaikatu hatta tusbiha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, apabila seseorang perempuan bermalam dengan meninggalkan tempat tidur suaminya, yakni tanpa izinnya suami, malaikat akan melaknatnya isteri sehingga subuh hari. Apabila seorang perempuan bermalam dengan meninggalkan tempat tidur suaminya, makna tak mau tidur dengan suami lah, keli. Ada lah masam muka tang-tang mana, kena tegur apa sikit, tarik muka masam, com kan, muka tarik masam. Suami minta maaf pun, pujuk pun tak mau terima, buat keras kepala. Malam tu tak mau tidur dengan suami, pergi tidur dengan orang lain. Berlaku tak dalam rumah tangga kita semua? Tak usah hangguk, saya tahu berlaku. Kan? Semua orang kena benda tu, tapi kita sebagai suami ni, kita masih sayang kat isteri, kita maafkan dia. Kan? Kita maafkan dia. Sebab apa? Nanya, kalau kita tak maafkan dia malam tu, tuan-tuan, katalah malam tu malam terakhir dia bersama kita, memang neraka lah tempat dia. Jadi kita kesian juga kat dia kan. Dia penat lelah lahirkan anak-anak kita. Silaplah dia sikit, tak apalah. Dia manusia juga, dia bukan perfect pun, walaupun dia berasa dia perfect. Tapi kita anggap dia adalah orang yang tidak mengetahui. Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Tu doa Nabi baca ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dipunggai dengan ketir batu, berdarah turun berjeramu darah ni penuh di kaki dan kasut, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak berdakwah di Taif. Nabi baca doa tu,
Sebab apa? Malaikat gunung mai jumpa Nabi, mai offer kat Nabi, ya Muhammad, ya Rasulullah, engkau arahkan aku sekarang juga, aku nak angkat bukit di Taif ni, aku nak pergi hempuk atas kepala puak Taif ni, pasal mereka buat zalim pada engkau. Nabi kata la. Nabi kata jangan. Terus Nabi berdoa tu, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Kan? Tu yang kata Nabi tu sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia kan. Nabi tak balas dendam dengan cara yang jahat. Tapi kita suka macam tu. Kan? Kalau orang buat jahat kita balas jahat balik, baru puas hati aku padan muka. Padan muka kita tu hanya di dunia saja, akhirat kita tak padan. Tak padan dengan padan muka kita tu, kita akan diganyang oleh malaikat pula akhirat esok. Bukan cara itu yang Nabi ajak. Mudah-mudahan kita ambil pedoman benda-benda tu pada diri saya sendiri dan juga tuan-tuan semua. InsyaAllah apabila seorang perempuan bermalam dengan meninggalkan tempat tidur suaminya tanpa izinnya, nampak? Okey, kalau kata berkeliling masa muka pun masih ada perasaan respect kepada suami ni. Rasa tu, keberasaan itu. Ni cerita macam pengalaman ni. Memang pun tu dia abang terus terang. Kan? Jadi dia nak pergi tidur mana pun minta izin dulu kat suami. Walau marah sekali pun, abang minta maaf nak minta izin tidur bilik anak. Suami kata tak boleh. Kalau dia seorang yang salihah, dia takkan tinggal tempat tidur dengan suami dia. Walaupun dalam keadaan dia tak puas hati dengan suami, dia ada bertikam lidah sikit apa lagu mana, dia tetap stay tidur dengan suami. Dan suami pun kalih nak peluk, dia tak ada duk. Kalau buat lagu tu, la'anahal malaikati ila subh, sampai subuh kena laknat dengan malaikat. Jadi enggak baik. Kan? Jadi benar beremosi dah pula. Kan? Okey. Allahu akbar. Okey, tapi macam tadi kita, walau bagaimanapun kita tetap maafkan dia akan kesilapan dia. Pasal apa? Kalau kita tak maafkan dia tidur dalam keadaan kena laknat oleh malaikat. Laknat ni makna dia, kalau contoh dia mangkit, katalah jenis rajin mangkit tahajud pun bungkus. Kenapa? Dia mangkit tengah malam nak buat tahajud, contoh sebab dia orang yang rajin bersembahyang tengah malam, qiyamul lail, dia mangkit tengah malam dalam keadaan tak saat baru berkeliling dengan suami, tinggal suami tak mau tidur bersama, pergi mangkit kunurnya pergi bermunajat pada Allah, ya Allah. Kan? Allah Taala nak mengampun tak dosa dia? Belum boleh ampun sebab dia masih lagi dalam keadaan bermasa muka dengan suami. Dia kena pergi minta maaf kat suami dulu, baru tahajud dia malam tu ada pahala. Tidak, how saja dia panggil. Itu jaga baik. Para isteri sekalian yang ada dalam FB Live ni, pakat tengok kan, yang kenal saya tak kenal saya, ambil perhatian benda tu. Jangan buat mudah-mudah dengan suami puan-puan semua. Kan? Orang tua tu keramat hidup dia panggil. Suami perempuan tu adalah keramat hidup. Dia keramat. Kan? Dia ada power, dia tinggi. Cuma power dia tak tunjuk lagi, dia simpan dulu. Kan? Dan power dia akan melonjak kalau di mahsyar esok. Baru kita tahu, silap dulu masa aku hidup dunia aku tak taat kat suami. Lah aku jadi orang yang rogi sangat, Allah Taala lempang masuk api neraka. Wa na'uzubillah min zalik. Hadis sahih tuan-tuan ni, bukan hadis main-main, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari dia tak akan meriwayatkan hadis yang dhaif, tak ada. Hadis first class. Kalau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, iaitu hadis yang first class, nombor 1 sekali. Sebab hadis sahih. Nabi kata, "Idza batatil imra'atu hajiratan firasha zawjiha la'anahal malaikatu hatta tusbiha." Bila seorang perempuan bermalam dengan meninggalkan tempat tidur suaminya tanpa keizinannya, malaikat akan melaknatnya sehingga subuh hari. Kan? Jadi kita pun kesian juga kat isteri ni kena laknat lah. Sebab ni hadis Nabi benda yang sahih, benda yang tak, Nabi tak akan bercakap benda-benda yang tidak ada fakta. Ni benda yang sahih. Maka cuma laknat tak nampak kan, Allah tak tunjuk serta-merta immediately yang macam laknat turun lagu burung main sambak pun tak ada. Sebab tu dia tak berasa dia berdosa. Tidur dalam keadaan suami tu murka kepada dia, dan dia tak berasa berdosa pun. Dia tak berasa tu Allah tengah melaknat dia, malaikat laknat dia sampai subuh. Jadi kita sebagai suami yang main mengaji ni, bagilah kiranya walaupun kita marah juga, kita pun ada perasaan kan, kita pun ada, kita punya orang kata apa nama hemah kita sebagai seorang suami. Tapi bagi ada kesian jugalah, walaupun marah kesian juga kat dia tu. Penat lelah dia kan, nak tolong jaga anak kita, tolong serika baju kita nak pergi kerja. Kita kena kira semua benda tu. Bila kita fikir benda-benda kebaikan yang dia buat, maka kita tak akan dendam dekat dia.
Okey, itu cara yang Islam ajak. Bukan duk kubuh dalam kepala. Duk geram. Nyawa apa kebau je kan, pasal marah tu. Maafkan dia kan, supaya dia tak kena laknat dengan malaikat, dia dapat tidur dengan tenang. Maknanya kalau dia mati malam tu pun mati dalam keadaan diampunkan kita sebagai suami. Maknanya dia selamat. Nah, kalau tidak memang nanya boleh dah cerita dia. Habis. Dalam satu riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza da'ar rajulun ra'atu ila firashih falam ta'tih fabatal ghadbana 'alaiha la'anaha al-malaikatu hatta tusbiha. Apabila seorang lelaki mengajak isterinya ke tempat tidurnya, lalu si isteri tidak datang kepadanya dan si suami bermalam dalam keadaan marah kepada isterinya, maka si isteri dilaknat oleh para malaikat hingga masuk waktu subuh. Tu dia. Makna kalau dia mengkek buat tahajud malam tu, tak ada apa tahajud dia, telung ayam. Walaupun dia tunjuk rajin kan. Jadi ingat, keramat hidup dia ada dalam rumah tu. Seterusnya lagi, hadis apa ni? Hadis sahih ni nak, hadis sahih. Riwayat Imam Bukhari juga. Yang terakhir sebelum kita nak berhenti, ketika khutbah haji wada', hajjatul wada', Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walakum alaihinna alla yu'ti'na furushakum ahadan takrahunahu, yang bermaksud hak kamu yang wajib ditunaikan oleh isteri kamu ialah mereka tidak membenarkan sesiapa yang kamu benci memijak kakinya di atas hamparan kamu. Apa maksud dia? Iaitu memasuki rumah kamu. Maknanya si isteri ni kena jaga, jangan bagi siapa-siapa masuk rumah ketika ketiadaan suami ke ataupun keberadaan suami. Tak boleh kan, melainkan suami izin, walaupun tu rumah dia. Contoh, dia nak panggil adik-beradik dia main tidur rumah dia, dia kena minta izin suami dulu. Tapi suami ni malas nak kecoh-kecoh kan, suami ni terpaksa. Sebab apa? Sebab kita nak menjalinkan hubungan yang harmoni, walaupun suami kurang selesa, tapi dia terpaksa merelakan lah. Pasal apa? Pasal rumah dia. Bagi jugalah kan. Tak apa, abang izinkan lah main kan. Jadi tak apa, adik-beradik dia pun main masuk. Lepas tu bila adik main masuk, dia pun layan adik-beradik dia. Suami dia tak apa nak layan, sama juga kena berdosa pun. Nampak? Tu jaga baik para wanita sekalian, jangan buat mudah dengan apa yang puan-puan ada. Baik, itu hadis sahih juga riwayat Imam Muslim dalam satu hadis yang panjang dalam kitab bab haji, bab haji Nabi SAW, hadis yang ke-1218. dalam khutbah wada' Nabi ada sebut benda-benda tu. Isteri tak dibenarkan memasukkan siapa-siapa yang suami tak suka, walaupun adik-beradik suami, walaupun adik-beradik isteri, sesiapa sahaja. Kalau suami izin baru boleh kan. Contoh nak pergi minta apa, daun kunyit ke apa contohnya, macam kena kat saya je kan. Nak minta apa, siapa ada daun kunyit, tanya dalam grup kan. Ada ustaz ambil rumah saya, kita pergi tengok isteri dia ada kan. Jadi kita pun tanya dulu, suami tahu tak ni saya main ni? Tahu dah, tak dia beritahu dah. Tak apa kan. Tak ustaz nak tolong ambil, tak apa, saya ambil sendiri, saya buat pisau lah kan. Tak payah suruh dia buat keluar, takut timbul fitnah kan. Tu kena jagalah. Saya pun risau kan, minta daun kunyit rumah orang ni kan, pergi cari kedai jenuh cari pusing tak jumpa kan, terpaksa minta tolong kawan-kawan lah kan. Tu cerita dia. Makna adab dia kena jaga benda-benda tu, penting sebab takut timbul fitnah. Baiklah, tu takat ni dulu malam ni jadi ya. Sambung lagi nanti tajuk mas kahwin. Apa tu? Daripada hukum akad nikah tu kan, hak-hak yang tanggungjawab selepas akad nikah tu kita tengok dah. 1, 2, 3 tak ada. 3, 4, 5 dan 6, 7 kita sambung nanti pada lagi pertemuan yang lagi akan datang insya-Allah. Tajuk mas kahwin. Apa itu mas kahwin? Apa tanggungjawab dia mas kahwin ni? Lepas tu nafkah kan. Lepas tu tajuk lagi bahagian yang sama kepada para isteri. Ini untuk orang yang poligami lah. Lepas tu dia main tajuk keturunan. Lepas tu dia main tajuk hak mewarisi harta pusaka. InsyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاء خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته